Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para juri-juri panel DataFest 2.2 pada tahun 2020. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia pada tahun 2020. Untuk permulaan, saya mewakili daripada kumpulan ikan daripada Kor Nelayan akan buat pembentangan mengenai tajuk dashboard Banjir Tracker. Okey, Banjir Tracker bertujuan ialah sebuah dashboard yang disediakan untuk kegunaan jabatan agensi orang awam, penggunaan perusahaan perikanan, perusahaan pertanian dan pelancongan dalam dan luar negara bagi mendapatkan perkembangan terkini tentang situasi dan lokasi banjir di Malaysia. Selain itu juga sebagai rujukan mengumpul data untuk kegunaan analisis lanjut. Semua kandungan dalam dashboard ini dipilih sendiri dan disaring dipilih susunan sehabis baik daripada sumber data terbuka. Manfaat projek dashboard. Banjir Tracker berupaya memberi manfaat kepada 3 sektor utama. Yang pertama adalah kerajaan dan korporat membantu dalam merancang, mengenal pasti dan membuat keputusan dalam membuat suatu projek, program dan perniagaan. Mengelak salah pilih lokasi untuk sebarang projek pembangunan manfaat orang awam. Untuk sektor industri pertanian dan perikanan, membantu perusaha pertanian dan perusaha perikanan mengenal pasti lokasi yang boleh memberi ancaman kepada perusahaan mereka dan mengurangkan risiko kerugian yang amat besar. Industri pelancongan yang ketiga, membantu para pelancong dalam dan luar negeri untuk mengenal pasti kedudukan lokasi banjir yang berisiko tinggi dan seterusnya mengelak melewati kawasan-kawasan tersebut. Membantu para pelancong untuk mengelak terperangkap di dalam situasi banjir besar. Okay, untuk yang keempat, sasaran projek dashboard. Projek Banjir Tracker ini mensasarkan kumpulan seperti berikut: jabatan dan agensi kerajaan, syarikat korporat, pengusaha pertanian, pengusaha perikanan, para pelancong dan orang awam. Itu dashboard Banjir Tracker. Okay, ini adalah paparan hadapan Banjir Tracker, iaitu dipaparkan mengenai taskiran kerugian, jumlah kerugian yang dialami iaitu sebanyak 218,295,500, manakala jumlah perpindahan mangsa banjir yang ketiga bilangan kejadian banjir dan kedalaman banjir maksimum dalam bentuk meter. Untuk jadualnya pula, jumlah banjir kilat mengikut negeri. Maksudnya di Sarawak merupakan, digambarkan Sarawak mengalami banjir kilat yang terbanyaklah di negeri Malaysia. Manakala Sabah menduduki tempat yang ketujuh, iaitu banjir kilat yang direkodkan hanya ada 62. Namun begitu, walaupun Sabah direkodkan mengalami banjir kilat hanya sekitar 62 kejadian, namun jumlah kerugian yang dialami oleh negeri Sabah adalah yang paling tertinggi, iaitu sebanyak 122,450 bersamaan 56.1%, berbanding dengan negeri Sarawak yang direkodkan mengalami banjir kilat sebanyak 164, tapi jumlah kerosakan tu tidaklah setinggi negeri Sabah. Mungkin faktor dia ni ada faktor-faktor seperti projek aquaculture di negeri Sabah ni banyak, sangkar ternakan-ternakan ikan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Okey, yang di bawah ada lokasi banjir mengikut negeri secara Google Map lah. Kita boleh nampak bubble-bubble kedudukan di negeri Sabah, pecahan dia, kedudukannya. Macam ni. Tambunan, Tuaran. Kalau untuk di
semenanjung Malaysia. Kita boleh nampak dia punya taburan secara Google Map. Seterusnya kita ke page yang seterusnya, iaitu jumlah tazkiran kerugian mengikut negeri-negeri di Malaysia. Jumlah tazkiran kerugian bersamaan 218.3 juta. Jumlah perpindahan mangsa banjir yang terlibat sebanyak 468,278 orang. Berikut merupakan jadual tazkiran kerugian. Yang pertama, bilangan kajian banjir, jumlah perpindahan mangsa banjir, purata hujan harian, tazkiran kerugian dan tempoh banjir. Okey. Seterusnya, ini Bachat dan ini Selangor terbesar. Ini negeri, ini kita boleh filter lah. Contohnya negeri Sabah. Kita ambil negeri Sabah. Ini perincian untuk negeri Sabah. Bilangan kajian banjir 13, jumlah perpindahan mangsa banjir sebanyak 8,059 orang, purata hujan, ni tazkiran kerugian, ni tempoh banjir selama 7 hari lah. Ini untuk page yang kedua. Seterusnya, ini kejadian banjir besar di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Ini kejadian besar di seluruh Malaysia. Ini table, represent dalam bentuk table, dan tarikhnya pada tahun, negeri yang terlibat, mana-mana daerah. Di bawah adalah Google Map. Kita select by year. Kita ambil yang terkini lah, pada 2014. Kita nampak taburan dan maklumat mengenai banjir besar di Malaysia. Di Sabah pada tahun 2011 adalah di Tenom. Boleh nampak di Tenom tu. Contoh mana Sabah tu. Tenom pada 2014, pada bila ni? 2012. Paras air paling tertinggi pada 2.5. Okey. Yang seterusnya, ini kawasan hotspot banjir kilat di seluruh Malaysia. Okey, keutamaan ini. Ini taburan. Okey, begitu juga kita boleh pilih mana Sabah. Okey. Kita boleh buat perbandingan Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Okey. Sini kita boleh kenal pasti kedudukan hotspot banjir kilat di seluruh Malaysia. Data ni bagus untuk mengenal pasti kedudukan dan lokasi di mana kawasan yang mudah banjir, supaya kita senang merancang dan mengelak membangunkan sesuatu projek di kawasan tersebut, ataupun kita dapat minimize dan merangka strategi yang terbaik untuk membangunkan apa-apa projek awam di lokasi tersebut. Okey, seterusnya, keluasan lembangan sungai dan purata hujan di Malaysia. Ini present dalam bentuk table dan graf ni. Okey. Negeri, nama lembangan sungai dan lembangan sungai, okey, dan keluasan dia. Ini manakala purata. Di Sabah, purata hujan adalah 13,000.22.3. Sarawak purata 16,705.61. Begitu je dengan negeri lain. Okey, seterusnya,
paras air hujan dari tahun 2010 hingga 2015 dan bilangan mangsa banjir. Lelaki adalah telah direkodkan pada tahun tersebut lebih kurang 50,133, manakala perempuan sebanyak 56,459. Jumlah keseluruhan paras air adalah direkodkan seperti berikut. Kelantan, lelaki, perempuan, Sabah mana? Okey, untuk Sabah, lelaki sebanyak 2,547, perempuan 3,492. Kedah 3,000. Ni jumlah mangsa banjir lah yang telah direkodkan. Okey, tahap kebersihan sungai di Malaysia. Ini rekod-rekod tahap kebersihan di Malaysia. Kalau berdasarkan ukuran terbersih adalah Pahang 9, iaitu Sungai Pahang. Tapi kalau berdasarkan secara graf, Sabah adalah tertinggi. Mungkin di penilaian ataupun rekod ni berdasarkan kenapa Sabah adalah yang tertinggi, mungkin disebabkan jumlah sungai di Sabah ni adalah yang terbanyak sekali. Berdasarkan rekod table kita boleh perhatikan Sabah banyak sungai. Tengok sampai Sungai Moyong, Sapi, Segama, Silabukan, banyak sungai di Sabah. Jadi Sabah jadi kalau digrafkan, diplot secara graf adalah yang tertinggi. Ini adalah page yang terakhir dan balik di page depan. Ini adalah projek banjir tracker daripada kumpulan ikan mewakili daripada Kon Nelayan. Saya harap pembantangan ini dapat mencapai objektif dan matlamat penganjuran Data Faiz 2.2 pada tahun 2020. Saya akhiri dengan ribuan terima kasih dan maaf sebarang kekurangan. Ini merupakan kali pertama kami memiliki dashboard. Banyak cabaran yang dihadapi, terutama membuat pemurnian data-data set. So kita kenal pasti isu utama adalah data set yang kita muat turun daripada data terbuka tidak boleh diguna terus. Dia harus dimurnikan dan masa untuk memurnikan data set tersebut adalah sangat lama. Okey, saya akhiri ribuan terima kasih dan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia pada tahun 20. Terima kasih.